Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ni kita bertemu dalam siri live Facebook pada waktu pagi pada pukul 7 kita jadualkan untuk kita baca kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ana tak buat 2-3 hari juga, tak sempat untuk nak murajaah dan tak sempat nak berulang kaji, dan pada pagi ni insya-Allah sempatlah ulang kaji sikit dan kita baca sikitlah insya-Allah. Tajuk yang kita nak bincang pada pagi ni insya-Allah berkenaan dengan babu al-amri bitasyahudi al-awwali wa suqutihi bisahwi. Bab pada menjelaskan suruhan untuk kita melakukan tasyahud awal dan juga apabila gugurnya digalakkan kepada kita sujud sahwi. Ini tajuk yang kita nak bincang pada petang ni adalah yang pertamanya berkenaan dengan tasyahud awal. Bila kita solat, tasyahud ni ada dua. Yang pertamanya tasyahud awal, satu lagi tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu rukun solat. Barang siapa yang menaikkan solat dan tasyahud akhir itu tidak dilakukan, dia tak baca tasyahud ataupun dia tak duduk tasyahud, maka semua tu kalau dia tak buat, itu boleh menyebabkan solatnya tak sah. Ada satu lagi dipanggil tasyahud awal. Tasyahud awal ni pada rakaat kedua, pada tiap-tiap kali kita solat, iaitu bagi solat yang bukan 2 rakaat lah. Pada sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang zuhur, sembahyang asar. 4 jenis sembahyang ni dia ada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal ni hukumnya adalah sunat. Tasyahud awal ni hukumnya bukan wajib, bukan rukun. Tidaklah seperti tasyahud akhir, itu adalah rukun bagi solat. Ini tajuk yang kita nak bincang lah pada pagi ni insya-Allah. Baik. Hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam iza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa la yatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila sesungguhnya Muhammad sallam itu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu duduk pada tiap-tiap 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat, kita solat rakaat pertama, lepas tu kita rokok sujud bla-bla, lepas tu kita bangun rakaat kedua. Rakaat kedua kita rokok i'tidal, sujud pertama, sujud kedua. Sujud pertama duduk antara sujud, lepas tu sujud kedua. Sujud kedua kita bangun, kita duduk tu. Tu dipanggil tasyahud awal. Jadi masa kita duduk pada tiap-tiap rakaat yang kedua, faqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar bacaan. Bacaan itu adalah at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-tayyibat. Tu yang ada dalam hadis yang kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita baca yang itu. Rupa-rupa kalau kita tengok dalam hadis Nabi, beberapa hadis ada bacaan lebih pendek daripada itu. Bacaan dia at-tahiyyatu lillahi was-salatu wat-tayyibat. Nampak? At-tahiyyatu lillahi was-salatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu yang ada dalam hadis. Selalu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Lepas tu kita baca selawat. Lepas tu kita bangun kan. Kalau kita tengok dalam hadis dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis. Dan kata hadis ni, summa la yatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabahu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Habis selesai dia baca tasyahud awal itu, kata hadis ni, kata Nabi Muhammad, pilihlah seseorang kamu
Mana-mana doa yang dia rasa dia nak baca, mana-mana doa yang dia rasa kagum, maka berdoalah dengan Allah Subhanahu taala. Dengan doa itu, doa mintalah dengan Allah Subhanahu taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, yang pertamanya bacaan tasyahud. Yang keduanya dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita ni selesai tasyahud, bukan maksudnya kita terus bangun, bahkan digalakkan lagi kepada kita berdoa. Ada bacaan baca doa, nak bacalah doa. Tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Faqulu at-tahiyyatu fihi. At-tahiyyat fihi dalilun liman qala biwujubi at-tashahhud al-awsati wa huwa Ahmadun fi masyhuri anhu wal Laisi wa Ishaq wa huwa qawlu lisyafi'i wa ilaihi zahaba Dawud wa Abu Sur wa rawahu an-Nawawi an jumhuril muhaddisin. Wa mimma yadullu ala dhalika itlaqul ahadis al-waridati bit-tashahhud wa adamu taqyidiha bil akhir. Dia kata dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW kata qulu, bacalah olehmu at-tahiyyatu lillahi was-salatu wat-tayyibat. Nabi SAW suruh baca, Bila sebut suruh di situ tu, bila kita baca Quran ataupun hadis yang berbentuk suruhan, dia ada dua maksud. Sama ada suruhan itu suruhan wajib ataupun suruhan itu suruhan sunat. Jadi tasyahud awal ni wajib ke sunat? Tu satu persoalan lah. Kata dia di sini, dia kata bila Nabi Muhammad suruh, fihi dalilun liman qala biwujubi tasyahud al-awsat. Jadi hadis ni dijadikan dalil mengatakan tasyahud awal itu hukumnya adalah wajib, mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pandangan Al-Lais, Ishaq dan juga salah satu riwayat dalam mazhab Syafi'i. Sebab ada mazhab Syafi'i yang biasa yang kita kat Malaysia ni amalkan, tasyahud awal ni hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, lepas tu mazhab Al-Lais, Ishaq bin Rahawih dan salah satu riwayat, bukan satu-satunya riwayat, salah satu riwayat dalam mazhab kita kata ia adalah wajib. Begitu. Tetapi pandangan yang paling popular dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Hukum kita tasyahud awal, hukumnya begitu. Wa ilaihi zahaba Daud wa Abu Sur wa rawahu an-Nawawi an jumhuril muhaddisin. Juga yang mengatakan wajib itu adalah Daud Az-Zahiri, Al-Imam Abu Sur dan Imam An-Nawawi kata inilah pandangan majoriti ulama-ulama hadis. Tu bagi pandangan yang mengatakan tasyahud awal itu adalah wajib. Di sana ada pandangan kata tak wajib, dia di bawah kategori sunat. Dalam mazhab Syafi'i yang popular mengatakan tasyahud awal itu di bawah kategori sunat ab'ad. Sunat ab'ad maksudnya sunat yang kalau kita tak buat, kita digalakkan ganti dengan sujud sahwi. Sebelum bagi salam tu kita sujud 2 kali sujud. Lepas tu kita baca subhanallah la yanamu wa la yashu. Itu pandangan Syafi'i. Tapi Hanafi kata, Hanbali kata wajib. Dia kata wa mimma yadullu ala dhalika itlaqul ahadith al-waridati bitasyahud wa admu taqdidiha bil akhir. Yang diorang boleh kata wajib ni sebab mereka tengok secara umum, tanpa mereka tengok hadis tu ditentukan kepada awal ataupun akhir. Itu yang boleh jadi kata macam tu. Gitu. Kita tengok juga ada pandangan lain sama. Kita tengok. Dia kata kat sini, wa ghayatu ma istadalla bihi al-qailun bi admil wujud. Ada pula pandangan yang kedua kata tasyahud awal ni tak wajib. Ni antaranya pandangan mazhab kita lah, Syafi'i rahmatullah alaih. Dia kata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam taraka at-tasyahhud al-awsat wa lam yarja' ilaihi. Sebab ada hadis Nabi sallam yang Nabi Muhammad ni tak buat tasyahud awal. Lepas tu Nabi tak kembali balik. Dia ceritanya asalnya Nabi Muhammad sallam ni sembahyang jemaah bersama dengan para sahabat. Duduk sembahyang jemaah, patutnya pada rakaat kedua tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bangun daripada sujud kedua, Nabi kenalah sujud tasyahud awal. Tapi begitu Nabi Muhammad bangun terus ke rakaat yang ketiga. Bila Nabi Muhammad SAW bangun terus pada rakaat yang ketiga, sahabat Nabi dekat belakang ni sebut subhanallah, subhanallah, tegurlah kan. Dia kaedah bila makmum nak tegur imam, dia kena baca tasbih. Itu bagi lelaki. Orang perempuan pula tasfiq, tepuk. Dalam hadis Nabi kata at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Nabi SAW kata tasbih, tasbih, bertasbih, mengucapkan subhanallah
Kalau orang lelaki nak tegur. Tapi kalau perempuan nak tegur, dia kena tasfiq, tepuk. Dia kena tepuk. Kan? Itu kaedah lah dalam hadis Nabi sebut kalau tu. Jadi Nabi Muhammad SAW ni bangun rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal. Nabi dah tinggal lah. Masa tu ada di kalangan sahabat ni duduk makmum di belakang. Dia sebut subhanallah, tegur lah. Kalau salah perbuatan itu, maksudnya kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW kalau sekiranya tasyahud awal itu adalah rukun, sudah pasti Nabi Muhammad akan turun untuk tasyahud awal dan baca tasyahud awal. Tapi dalam hadis tu cerita, Nabi Muhammad bila ditegur, Nabi terus semayang. Nabi isyarat pula dengan tangan macam tu, suruh sahabat Nabi berdiri masa tengah semayang. Di situlah disimpulkan tasyahud awal ni bukan rukun. Tasyahud awal ni bukan rukun. Dia kategori sunat. Bahkan dalam fiqh bincang, kalau sekiranya kita semayang jemaah, lepas tu kita tinggal tasyahud awal, kita bangun rakaat yang ketiga, lepas tu orang tegur subhanallah, dan kita pergi duduk juga, kita duduk tu boleh mengakibatkan solat kita batal. Sebab apabila kita dah tertinggal benda sunat yang berbentuk fi'liyah, perbuatan, kita tak boleh kembali balik. Kalau kita kembali balik, hukumnya adalah solat boleh jadi batal. Itu hukum asal dia. Wala anqara ala ashabihi mutaba'atahu fit tarki wa jabarahu bisujudis sahwi. Dia kata tidak ada seorang pun mereka yang mengingkari perkara itu. Tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan dengan sujud sahwi. Jadi Nabi Muhammad dia tak buat tasyahud awal. Lepas tu sebelum Nabi Muhammad bagi salam, Nabi sujud sahwi. Sujud sahwi ni kita buat selepas daripada kita baca tasyahud akhir. Kan, kita tayyat akhir, kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh bla 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 sampailah habis. Fil alamina innaka hamidum majid, sampai situ kan. Lepas tu kita bukan terus bagi salam, kita sujud pula. Sujud sekali. Kita baca yang biasa dalam fiqh mazhab Syafi'i kata baca subhanaman la yanam wa la yashu. Itu kita biasa dengar lah. Subhanaman la yanam wa la yashu. Sebenarnya bacaan tu tak ada dalam hadis. Bacaan tu tidak ada dalam hadis. Bacaan tu ada dalam kitab-kitab fiqh. Maka di situ tu menyebabkan macam contoh Al-Imam Al-Bukhari, dia mencadangkan supaya kita baca subhana rabbiyal azim. Al-Imam Al-Bukhari dia cadangkan kita baca subhana rabbiyal azim, bukan subhana man la yanam wa la yashu. Kenapa? Sebab bacaan subhana man la yanam wa la yashu itu tak ada dalam hadis. Itu ada dalam kitab-kitab fiqh. Ulama hadis macam Al-Imam Al-Bukhari, dia tak berapa selesa lah bacaan yang tidak ada dalam hadis. Maka dia mencadangkan kepada kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. Kita duduk antara dua sujud, lepas tu kita sujud pula sekali lagi, bacaan sama, bangun, lepas tu terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang panggil sujud sahwi. Itu dilakukan oleh Nabi sallam. Falau kana wajiban la raja'a ilaihi. Kata Imam Asy-Syaukani, dia kata kalaulah tasyahud awal itu adalah wajib, sudah pasti bila Nabi Muhammad SAW bangun ke rakaat ketiga tanpa buat tasyahud awal, ditegur, Nabi akan turun lah. Tapi Nabi tak turun. Nabi kekal berdiri, Nabi baca. Dia pakai isyarat tangan pula, suruh sahabat Nabi berdiri kan. Maka di situlah menjadi dalil bahawasanya sujud tasyahud awal itu bukan wajib. Dia tak wajib begitu. Dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad kata, summa la takhayyaru ahadukum minad du'a'i a'jabahu ilaihi. Nabi sallam kata bila dah habis selesai baca tasyahud awal itu, kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, habis tasyahud awal kat situ kan. Lepas tu ni kita baca doa. Digalakkan kepada kita nak baca mana-mana doa yang kita kagum. Kata dalam hadis ni lah, fihi al-iznu bi kulli du'ain arada al-musalliyu an yad'uwa bih fi hadzal mawdi'i wa admi luzumi al-iqtisari ala ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, di situ dalil keizinan kita membaca mana-mana doa yang orang semayang tu nak baca. Dia nak baca apa doa, baca je lah, baca Cuma tak boleh lah baca dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu batal lah pula solat. Yang kita cerita ni boleh baca dalam bahasa Arab. Kita baca mana-mana doa dalam solat
Yang kita baca tu mesti menggunakan dalam bahasa Arab, tak boleh dalam bahasa lain gitu. Lepas tu dia kata tidak dilazimkan, tidak semestinya kita menggunakan hadis, tidak semestinya doa yang dibaca itu ada dalam hadis sahaja. Tak. Maksudnya mana-mana doa pun boleh baca. Asalkan dalam bahasa, jangan dalam bahasa Melayu. Hukum je begitu. Habis. Jadi di sini kita boleh simpulkan sujud sahwi yang pertamanya adalah tasyahud awal. Khilaf, ada dua pendapat. Satu mazhab Hambali. Yang pertama mazhab Hambali, satu lagi adalah mazhab majoriti, termasuk mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Yang mana pandangan Hambali kata wajib, pandangan kita kata sunat tasyahud awal. Yang keduanya mazhab kita bila kata sunat tak buat, bila tak buat digalakkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang ketiganya digalakkan kepada kita selesai daripada tasyahud awal, selesai daripada membaca tasyahud awal itu, kita tidak terus bangun pada rakaat yang ketiga tu. Sebaliknya kita doa dulu. Doalah mana-mana doa yang kita suka. Itu sabit dalam hadis Nabi. Okey, habis. Hadis yang kedua, an Rifa'ah bin Rafi' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta fi salatika fakabbir summa qra' ma tayassara 'alaika minal Qur'an. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. Daripada Rifa'ah bin Rafi', daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, apabila kamu menunaikan solat, apabila kamu bangun pada solat kamu, maka bertakbirlah. Kemudian baca apa yang mudah atas kamu daripada Quran. Nabi Muhammad SAW kata, bila nak start sembahyang itu, takbir, Allahu Akbar. Tu kata Nabi SAW. Lepas tu, bacalah apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Kalau pandang dalam faham mazhab Syafi'i, baca surah lepas pada Fatihah tu lah. Kita baca Fatihah, kita baca surah. Surah tu lah kita baca. Yang tu dia katakan, ma tayassara minal Quran. Apa-apa yang kamu rasa ringan daripada Al-Quran. Tapi kalau ikut pandangan Hanafi, bukan Fatihah, mana-mana surah. Fatihah ni dia kata wajib yang bukan, dia wajib tapi dia bukan wajib yang syarat. Macam tu. Dia wajib ada dua dalam mazhab Hanafi. Satu dia panggil wajib yang syarat, satu lagi wajib yang bukan syarat. Maksudnya kalau contoh orang tu sembahyang, dia tak baca Fatihah, dia baca mana-mana ayat dia. Dia Allahu Akbar. Habis baca doa iftitah, dia tak baca Fatihah. Dia pergi baca inna a'tainakal kausar. Sekat tu, lepas tu dia rokok. Sembahyang dia sudah sah, tetapi perbuatan itu adalah haram. Itu mazhab Hanafi. Kita dah hurai panjang lebar lah sebelum ni begitu. Segi pendalilan, penghujahan, cara dia faham hadis Quran tu lah kita dah cerita. Tapi Syafi'i kata tak boleh. Fatihah tu wajib. Yang kata ringan itu surah tu. Inna a'tainakal kausar ke, apa lagi? Wal asri ke. Pulanglah baca Lepas tu fa idza jalasta fi wasti salati, apabila kamu duduk di tengah-tengah solat, fatma'inna, maka kamu kena tamakninah. Kena ada berhenti tu. Kena apa? Kita duduk tu, kita sujud ke apa tu, dia berhenti sekejap. Jangan macam patok ayam. Jangan. Macam tu Waftarish fakhadaka al-yusra. Kemudian ni, kamu punya tangan kamu tu pegang pada paha kamu yang kiri. Silap. Fatma'inna waftarish fakhadaka al-yusra. Ni, kaki kiri kamu tu masuk dekat bawah. Iftirash. Bawah kat belakang Macam kita duduk tahiyat akhir itulah. Gitu. Summa tasyahud, kemudian bacalah tasyahud. Jadi hadis ni menceritakan tentang tasyahud. Kita qiyam, lepas tu kita turun. Masa kita turun tu, kita sujud pertama, sujud kedua kan. Bangun sujud kedua tu, kaki kiri kita tu ke bawah. Begitu. Kaki kita ke bawah. Macam kita duduk tasyahud tu. Begitu. Qauluhu waftarish fakhadaka al-yusra. Ay alqaha ala al-ardi wa bisataha kal firashi lil julusi alaihi. Waftirashi fi wasti salati muwafiqun li mazhab asy-Syafi'i wa Ahmad. Walakin Ahmad yaqulu yaftarish fi tasyahhud as-sani kal awwali. Baik. Jadi kita ni duduk ni dia ada dua tau. Duduk ni yang pertama macam kita duduk tasyahud awal. Satu lagi kita duduk dengan kaki kiri kita masuk kat bawah. Macam kita duduk tahiyat akhir tu kan. Jadi dia ada nama duduk kat situ. Duduk yang bila kita duduk tahiyat awal itu dipanggil duduk iftirash. Ada satu lagi, kaki kiri kita masuk ke bawah, lepas tu kaki kanan kita tu ke kanan, yang kita ke belakang tu. Lepas tu punggung kita jatuh dekat bumi tu kan. Yang tu dipanggil duduk tawarruk. Nama duduk tu. Duduk tu namanya duduk tawarruk.
Ini khilaf antara dua mazhab. Antara beberapa mazhab. Yang pertama disebut kat sini, dia kata dalam mazhab Ahmad bin Hanbali. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, apabila kita duduk tasyahud awal ke, kita duduk tasyahud akhir ke, duduk kita tu dia panggil duduk iftirash. Maksudnya macam kita duduk tahiyat awal tu. Tahiyat akhir pun sama. Itu mazhab Hanbali. Tapi berbeza dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i, tahiyat awal tu macam kita duduk biasa tu, tahiyat awal. Lepas tu duduk tahiyat akhir kena jatuhkan punggung, keluar, duduk tawarruk. Tu Syafi'i. Dan kata dia kat sini, Malikun yatawarraku fihima. Tapi kalau mazhab Malik pula, dua-dua duduk macam tahiyat akhir tu. Maksudnya tahiyat awal itu, dalam mazhab Maliki, dia jatuhkan punggung, kaki kanan dia terkeluar tu, kaki kiri kat bawah. Itu dalam mazhab Maliki, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita tak. Kita ni semua duduk macam biasa. Termasuk tasyahud awal. Kecuali tahiyat akhir. Mazhab kita. Pada mazhab Hanbali pula, semua sama. Tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk macam duduk tasyahud awal tu. Itu dalam mazhab mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia ada 3 lah kat situ. Kita nampak ada 3 amalan dalam 3 mazhab. Gitu. Wa fihi dalilun. Jadi kalau kita tanya, kenapa Maliki dia boleh kata tahiyat awal pun duduk macam tawarruk? Kenapa duduk tawarruk juga tahiyat awal? Hadis ni lah yang kita baca hadis ni. Ini hujah dalam mazhab Maliki begitu. Syafi'i kata tak, mazhab Syafi'i kata tahiyat akhir je. Tahiyat awal macam kita duduk tahiyat awal macam biasa tu. Itu perbezaan lah pandangan dalam kalangan ulama. Baik. Mana? Wa fihi dalilun liman qala inna sunnata al-iftirash fil julusi litasyahud al-awsat wa hum al-jumhur. Tapi kalau ikut pandangan majoriti ulama macam mazhab Syafi'i. Itu pandangan majoriti ulama gitu. Habis hadis yang kedua, ada yang ketiga. An Abdullah bin Buhainah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julusun. Falamma atamma salatah sajada sajadataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim wa sajadaha an-nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus rawahu al-jamaah. Dia kata daripada Abdullah bin Buhaidah, sesungguhnya Nabi sallam ni berdiri di dalam solat zuhur yang patutnya tasyahud awal. Ni cerita tadi lah. Nabi sallam ni dia sembahyang zuhur dengan jemaah lah. Sepatutnya tasyahud awal tapi Nabi tak buat. Wa alaihi julusun. Sepatutnya Nabi buat tapi Nabi tak buat. Sepatutnya Nabi duduk tasyahud tapi Nabi tak buat. Falamma atamma salatahu, ceritanya Nabi terus dia sembahyang. Bila terus sembahyang, apabila Nabi selesai sembahyang, bila Nabi nak selesai sembahyang, sajadataini, Nabi sujud 2 kali sujud. Ni sujud sahwi ni. Lepas tu yukabbiru fi kulli sajdatin. Nabi Muhammad sallam baca takbir pada tiap-tiap kali nak sujud. Nabi duduk baca tahiyat akhir sampai selesai. Nabi nak sujud dia baca Allahu Akbar gitu. Dia bangun pun Allahu Akbar. Lepas tu sujud balik Allahu Akbar. Lepas tu bangun Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hadis begitu. Dan ketika itu Nabi Muhammad duduk qabla an yusallima, sebelum Nabi Muhammad bagi salam. Maksudnya tasyahud awal ni dilakukan sebelum bagi salam. Dan menarik dalam hadis ni kata wasajadaha an-nasu ma'ahu. Dan sahabat Nabi pun ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi juga. Cerita dia. Maka nama nasiya minal julus, sebagai ganti tempat yang baginda lupa tadi. Cerita dia. Lupa masa tasyahud awal tadi. Hadis ni diriwayatkan oleh jamaah. Baik. Al-hadisu istadalla bihi man qala bi anna tasyahud al-awsat ghairu wajibin. Dia kata inilah dalil yang mengatakan bahawasanya tasyahud awal ni tidak wajib. Kalau sekiranya wajib, sudah pasti Nabi Muhammad daripada qiyam, Nabi akan turun untuk tasyahud awal. Ini tak, Nabi terus sembahyang. Tegur, subhanallah, Nabi syarat tangan, suruh sahabat Nabi berdiri. Lepas tu sebelum bagi salam, sujud sahwi. Inilah hujah mazhab kita dan juga majoriti ulama mengatakan sujud tasyahud awal itu bukan wajib. Dia di bawah kategori sunat, dan sebelum kita bagi salam, kalau kita tak buat, maka kita sunat sujud sahwi. Itu dalil begitu. Habis. Babu sifati al-julusi fi tasyahudi wa baina sajdataini wa ma jaa fi tawarruki wal iqa'. Nanti kita akan bincang tentang duduk iqa'. Duduk iqa' ni, kita duduk macam tasyahud awal, tapi kaki kita ni tak macam tu. Kita tegak macam tu, kaki belakang masa kita duduk tu kan. Kita pergi kat negara Arab, kita akan tengok ada orang Arab ni duduk iqa'.
Duduk iqa' ni bukan duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Duduk iftirash ni macam kita duduk tahiyat awal. Tawarruk macam duduk tahiyat akhir. Satu lagi, kita ni tak duduk tahiyat awal tu. Tetapi kita pergi angkat kita punya kaki kat belakang macam tu, punggung kita duduk atas kaki, atas tumit tu. Macam mana tu? Kalau orang buat lagu tu. Kita pergi negara Arab, ramai orang Arab dah buat lagu tu. Hukum tu macam mana? InsyaAllah itu kita akan bincang dalam pencerahan kita akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan, pertanyaan? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tak ada kot. Tak ada, cukuplah. Wallahu a'lam. Ada soalan. Bagi mazhab yang kata tasyahud awal wajib, adakah jika ditinggalkan batal solat atau berdosa? Disunatkan sujud sahwi juga ke bagi mereka? Pada mazhab mereka yang mengatakan wajib itu, kalau sekiranya tak buat, perbuatan itu adalah haram, tetapi sembahyang itu adalah sah. Dan pada mereka pun kena sujud sahwi juga. Itu pada mazhab Ahmad bin Hanbali. Mazhab kita tak buat tu tak jadi dosa. Sebab tu Nabi Muhammad SAW tak turun. Tu pada pandangan mazhab kita. Mazhab mereka kata wajib. Maksudnya kalau tak buat haram, dosa lah. Tapi solat sah. Tu mazhab Hanbali. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lain soalan? Tak ada, cukuplah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.